zakat dan hibahlah semua harta yang ada itu, supaya tidak menyusahkan anak-anak kita bila kita mati. Ada punya ayat dia kan. Jadi tuan-tuan, kita pun kita nak kena ambil tahulah. Okey, baik bahagi sama rata, saya ingat mungkin kita dah sentuh lebih kurang. Yang ketiga, hayati konsep mengurus. Okey tuan-tuan, faraid saya ingat saya mungkin tak nak sentuh banyak, tapi saya baca je lah, ilmu tentang pembahagian harta pusaka bersih. Saya masukkan bersih ni sebenarnya, kenapa bersih? Sebab si mati ni memang dia ada tanggungan, betul tak? Yang duduk depan saya ni, siapa yang tak ada hutang? Cuba kat tangan. Tak berani. Saya pun tak berani, tuan-tuan. Anak-anak kita yang belajar tahfiz apa semua tu, adik-adik ada hutang tak? Angguk, tuan-tuan. Hutang dengan kawan. Cucu kita yang pergi sekolah tu, tuan-tuan, kan? Atuk bagi duit tak cukup, duit kawan ada lebih, pinjam duit kau. Kan? Ayah mak tanya dak anak-anak yang balik tengah-tengah hari tu, "Dek, kau pergi sekolah ni, ada tak pinjam duit kawan-kawan?" Buatnya anak kita mati, tuan-tuan, hutang tu siapa nak tanggung? Tu, bukan tu hutang budak-budak. Kan kita hutang orang tua, lain pula cerita dia. So tanggungan tu bersihkan, tuan-tuan. Hutang dengan Allah, hutang dengan manusia. Sebab tu bercakap pasal faraid, pengurusan yang berkait dengan ilmu ni, pengurusan hutang salah satunya. Macam mana kita menguruskan hutang kita? Dokumen ada tak? Bukti ada tak? Simpan tak? Bagi tahu tak isteri, suami, anak-anak? Dia orang tahu tak, tuan-tuan? Pasal hutang yang kita ada ni. Sebab kita berdepan dengan kes, tuan-tuan, tak tahu hutang arwah. Duit banyak, zakat bayar tak? Tak tahu. Simpanan banyak, ratus-ratus ribu bila meninggal, zakat bayar, tak tahu. Sebab kita tak share. Macam yang saya tanya tadilah, Ustaz, nak kira fidyah berapa hari? Tak tahu berapa hari. Ada pernah jumpa saya, Ustaz, suami saya meninggal, saya kena cerita ke Ustaz. Walaupun aib suami, saya kata cerita, sebab ni soal hukum. Suami saya tak pernah puasa, Ustaz. Kecuali hari Ahad, bulan Ramadan. Hari lain dia bekerja. Dia letih sangat. Dia kerja berat ni, dia tak pernah puasa. Tapi, dia tak makan pun. Dia minum air je. Saya kata serupa je lah. Kan? Jadi macam mana nak buat, Ustaz? Kan? Tuan-tuan bayang, kalau kita nak tolong kira tu kan, berapa lama dia kahwin, berapa lama sebagainya. Kira fidyah. Nak tengok pula pendapat yang kata, dalam mazhab Syafi'i yang kata berganda dan sebagainya. Sampai puluh-puluh ribu, tuan-tuan. Banyak, Ustaz. Dia kalau awak sayang pada suami, awak bayarlah hutang dia. Duit tak ada, Ustaz. Tu rumah dia, jual lah rumah suami tu. Saya nak duduk mana, Ustaz? Tuan-tuan bayang. Itu persoalan-persoalan daripada waris. Tapi kita nak settle ni, nak settle bersih ni. Kalau benda ni tak settle, apa nasib arwah, tuan-tuan? Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Tergantung selagi hutang tak selesai. Sebab tu kata, jangan duk harap waris tu. Kita dulu pengurusan hutang masa kita hidup. Dari sudut dokumentasi, kan? Senarai-senarai dan sebagainya bagi lengkap. Supaya waris tahu. Kalau kita mampu settle awal, settle lah. Itu dia punya, di sebalik kita nampak faraid, orang duk nampak hak lepas mati. Tak. Kita nak kena bermula banyak benda. Kepada setiap waris yang berhak, dengan mengetahui kaedah kira-kira, tak apalah kita tak fokus kira-kira hari ini, pengurusan. Okay? Dan memahami konsep agihan yang betul, sinilah yang kita terapkan nilai takharus. Saya bantu satu kes felda, tuan-tuan. Si mati tinggalkan satu tanah felda, anak 12 orang, isteri seorang, dan dia ada tanah-tanah luar felda, dan dia ada duit-duit simpanan, kenderaan semua ada. Rezeki dia. Saya jumpa dengan waris, isteri dan 12 orang anak, lelaki perempuan. Kita mengadap dengan dia orang, tuan-tuan bayang, nak mengadap 12 orang. 12 ni, kira pada saya okey lagi lah. Sebab saya paling banyak, paling ramai berdepan dengan waris 26 orang. Itu kita cerita kemudian. Ini cerita-cerita yang 12 dulu. Berdepan dengan waris, saya tunjuk dulu kadar faraid masing-masing. Ini teknikal pengurusan. Saya tunjuk kadar faraid. Kita listkan harta yang ada, kemudian kita tunjuk kadar faraid. Supaya waris nampak dulu hak faraid masing-masing, kemudian kita bincang pasal hutang-hutang arwah. Kita bincang, ada tak arwah bagi pesan apa-apa, wasiat apa-apa dan sebagainya. Kita satu-satu kita tanya. Okey, dah clear semua tunjuk faraid, baru kita bawa pergi bincang. Pergi bincang, kita tanya seorang-seorang, macam mana agihan harta ni nak bagi macam mana? Tanah felda ni macam mana? Tanah kampung macam mana? Tanah ni kenderaan duit macam mana? Tanya seorang-seorang, anak-anak kata, Ustaz, kami tak nak bahagian kami semua nak bagi pada mak. Kami tak nak bahagian kami semua nak bagi pada mak. 12 orang, tuan-tuan, sepakat, seia sekata. Selepas semua tahu, saya kira belaka, duit ratus ribu ni setiap lelaki perempuan dapat berapa. Kita kena detail, tuan-tuan, tahu, tunjuk. Tanah ni kita bagi tahu anggaran-anggaran ataupun keluasan tanah yang dia dapat, felda hasil dia dapat, kereta, saya kena buat anggaran, kata kereta ni, sebab tu kita kena ada ilmu juga.
Kan? Sekarang bab-bab anggaran kereta, Google je tuan-tuan. Carilah dalam value kereta ke sebagainya, Kalis ke, mudah.com ke sebagainya. Boleh, itu sebagai guide, panduan. Kan? Bagi tahu dia. Dah clear, Ustaz, kami tak nak, kami semua bagi pada mak. Saya bagi soalan provokasi. Sajalah. Kan? Awak semua bagi pada mak ni. Semua jadi hak mak nanti. Gerang keluar nama mak, kereta nama mak, duit semua hak mak. Tak apa Ustaz, kami sedia bagi. Tapi kalau mak menikah lain macam mana? Saya tanya soalan tu. Sebab ada waris, dia bagi syarat ke mak. Mak kita bagi pada mak. Syarat mak jangan menikah lain. Mak menikah lain, saya tarik balik. Dah bagi, tarik buat apa lagi? Kan? Ayah kita juga. Ayah dah bayang. Dah mak mati nak menikah selalu. Anak bagi syarat macam tu tuan-tuan. Sangkut terus. Antara harta dengan isteri baru. Itu dilema dia. Jadi tuan-tuan sekalian, saya bagi soalan provokasi. Anak kata, tak apalah Ustaz. Kalau ditakdirkan mak bertemu jodoh kahwin lain, tak apa, kami terima. Saya kata, Allahu Rabbi, dalam masyarakat kita sebenarnya masih ada waris-waris yang ada kefahaman sebegini, yang ada nilai pengorbanan, kasih sayang. Cuma nak kena ada orang pandu. Dia nak kena ada orang bawa. Kalau serah ke dia orang, mungkin benda ni takkan selesai kepada tahap yang terbaik. Itu cerita tuan-tuan, pengalaman bantu kes. Saya bantu satu kes melibatkan seorang pensyarah. Saya cerita betul-betul. Ini pengalaman tuan-tuan. Saya seronok kongsi sebab dalam tu ada ilmu yang kita boleh dapat. Pensyarah universiti. Harta dia 1 juta lebih. Masa saya jumpa dengan waris, dia cerita pada saya, Ustaz, ayah saya ni sebenarnya masih ada ayah. Arwah masih ada ayah. Duduk di kampung. Cumanya hubungan arwah dengan ayah ni dia tak berapa rapat. Sebabnya masa arwah kecil, ayah arwah ni, Tok Ki Atuk ni, ceraikan mak dia. Faham cerita dia kan? Dia punya sejarah dia latar belakang. Jadi dia kecil lagi, suami ceraikan isteri. Jadi bayangkanlah perasaan anak ni jauh dengan ayah. Tapi dia masih mengakui ayah dia, cuma jauh. Bila ayah jauh, anak-anak pun jauh lah dengan atuk. Jadi anak dia tanya saya, Ustaz, saya tahu Ustaz dah cerita ayah kepada arwah ayah saya ni waris. Bahagian dia 1/6. Saya dah tunjuk bahagian. Ustaz boleh tak kalau kita bagi cash? Sebab cash kalau nak bagi semua 100,000 lebih. Juta tuan-tuan. Bayanglah 1 juta kalau 1/6 berapa? 100,000 lebih. Kalau nak bagi semua 100,000 lebih, kita tak ada cash tu. Boleh tak kita ambil cash yang arwah ada, dalam 40,000 ke berapa, kita pergi bagi ke dia je. Sagu hati. Kan? Seolah macam nak selesai dengan cara macam tu je. Saya kata, minta maaf, saya takkan buat macam tu. Okay? Saya bawa anak-anak ni tuan-tuan pergi jumpa. Kita guide dia. Jom kita pergi jumpa atuk, kita pergi jumpa, kita cerita betul-betul. Saya pergi tuan-tuan. Pergi, bawa anak-anak ada, isteri arwah ada, pergi jumpa. Saya cerita terang pasal faraid. Sebab kita fokus kita faraid tuan-tuan. Kita tak nak main soal-soal belakang ni, tak nak main. Fokus faraid. Saya cerita, saya kata atuk, bahagian atuk 1/6 daripada harta arwah sekian. Atuk dengar betul-betul. Dengar dia terdengar. Orang tua tapi dengar lagi. Saya ulang banyak kali tuan-tuan supaya dia clear benda tu. Dengar. Okey, sekarang saya nak dengar atuk kata macam mana. Atuk nak ataupun tidak. Kalau atuk nak, cucu, menantu wajib bayar. Kiralah macam mana pun, bincanglah macam mana pun. Allahu Rabbi tuan-tuan, kita tanya-tanya dia jawab macam dia. Dia kata, saya tak nak 1 sen pun harta pusaka arwah anak saya nak satu je, bawa saya ke kubur arwah. Saya menangis tuan-tuan. Tuan-tuan saya cerita. Saya ulang 3 kali tuan-tuan. Sebab kita tahu, sejarah dia tu kita tahu. Sejarah anak, tapi kita nak didik menantu dengan cucu ni. Saya ulang 3 kali, saya kata, atuk, bahagian atuk ni banyak. 100,000 lebih, 1 juta harta arwah, tanah, kereta, duit dan sebagainya. Saya cerita, bagi dia jelas. Kalau atuk nak, atuk boleh buat rumah baru. Saya kata macam tu. Boleh beli apa-apa. Tak nak Ustaz, banyak mana bahagian saya, bawa saya tengok kubur arwah anak saya. Kita menangis tuan dalam satu majlis. Kes macam ni. Kita guide. Guide, bagi settlekan kes pusaka. Saya buat urusan tu. Dia orang masuk bicara kuasa tak sampai 10 minit. Tak sampai 10 minit tuan-tuan. Ustaz, tak sampai 10 minit. Ustaz dah buat, DDA apa semua masuk, selesai. Atuk lepas. Tapi Alhamdulillah, hasil daripada apa yang kita sebut, dia orang bayar juga pada atuk yang kata nak bayar 30-40 ribu. Settle tuan-tuan. Ni kata ni kita letak hukum Allah di hadapan. Kan? Dan Allah bagi ruang, benda tu boleh selesai dengan baik. Kalau dia nak hak pun, itu hak dia, Allah bagi. Kita kena redha, kita kena terima lah. Kita tak boleh nak kata, oh banyak atuk nak, kurang sikit. Tak boleh. Kalau dia nak, memang hak dia. So, kita terimalah itu ketentuan. Tuan-tuan, saya teringat cerita, kalau saya cerita memang ni pengalaman awal-awal saya lah. Bantu ki pusaka, bawa dia orang pergi dan sebagainya. Okey, tuan-tuan. Itu banyak cerita lah. Okey.
Jadi tu nak cerita konsep agihan. Okey, pusaka tuan-tuan, saya dah cerita tadi. Tapi saya suka sebab kita nak relate dengan pengurusan. Segala harta bernilai milik si mati masa hidup. Sebab tu saya kata, hari ni jangan ada orang mendabik dada tak ada harta. Walaupun sikit pasti ada. Sebab Allah sebut, mimma qalla minhu aw kathur. Harta peninggalan tu sama ada sikit ataupun banyak. So kalau sikit ni tuan-tuan, kalau kita belajar ilmu pengurusan, harta tu akan dinilai. So balik pada nilai paling kecil, dalam mata wang negara kita, 5 sen. So makna kata, kalau ada harta yang memang nilai 5 sen, so jadi pusaka. Kalau duit shilling 5 sen pun pusaka. Cuma orang tanya, Ustaz, ada duit sekeping 5 sen, nak bahagi macam mana? Tuan-tuan nampak tak kefahaman dia? Sebab dia nampak faraid ni kena bahagi. Faraid, dia bukan kena bahagi. Faraid menceritakan bahagian, hak waris. Kan? Nak bahagi ataupun tidak, tengok kepada harta tu. Kalau duit 5 sen nak bahagi, beratlah tuan-tuan. Kalau tanah setakat sekakang kera nak bahagi juga, payahlah. Macam itulah kaedah dia. Situ pentingnya nilai konsep takharus dibawa dalam faraid. Tapi biar kita faham betul, konsep takharus ni dia berlaku bukan kita menafikan faraid. Faraid kena letak di hadapan. Lepas tu bawa-bawa. Seperti yang saya sebut tadi. Itu pusaka tuan-tuan. Baik. Saya takut panjang tuan-tuan. Okey, saya nak flow yang ni balik. Okey. Sampai pukul apa ni? 12.30 Okey, nanti kita buka soalan sikit. Saya nak habiskan ni dulu. Ini saya kalau dalam pengalaman pengurusan harta pusaka tuan-tuan, saya suka pakai yang ni. Sebab ini proses. Ini disebut hak yang berkait dengan harta si mati. Pertama, berkait dengan urus jenazah. Berkait dengan urus jenazah. Saya mungkin ada sahabat-sahabat yang beli buku saya yang lama. Saya pindah sikit yang ni lah sebab kita nak relate dengan tu. Yang lama tu saya ambil daripada pandangan yang kuat mazhab Syafi'i. Dia berkait dengan hutang dulu. Kan? Tapi kita tengok praktikal tuan-tuan. Tak ada orang settle hutang dulu. Kan? Nak urus jenazah, nak settle hutang dulu. Tak tahu bila urus jenazah tu. Kan? Sebab hutang kita ni banyak benda kita nak kena tengok. Tak apalah, kita ambil secara umum, teknikal dan juga dalam kitab-kitab yang lain disebut dalam Syekh Muhammad Ali As-Sabuni pun disusun macam ni. So saya edit sikit. Menguruskan jenazah bagi urusan yang wajib. Mandi, kafan dan kebumi juga urusan-urusan yang berkaitan. Pengangkutan dan sebagainya lah. Ni kata hak si mati daripada harta pusaka. Betul tak tuan-tuan? Hak si mati daripada harta pusaka. Yang tu dulu. Yang kedua, bayar hutang. Hak si mati juga. Bayar hutang dulu. Hak si mati juga. Kalau si mati ni alert dengan isu hutang, dia kena bersedia masa hidup. Kalau dia mati tuan-tuan, hutang dia tak boleh settle dengan baik, musibah bagi dia. Susah bagi dia tuan-tuan. Hutang. Okey. Yang ketiga, kita tak payah kupas panjang lah. Okey, yang ketiga, tuntutan harta sepencarian. Ini kita tengok ramai orang salah faham. Semalam ada satu panggilan daripada Terengganu. Dia telefon. dia dah selesai bicara kuasa. Si mati ni peneroka Felda, dia ada isteri baru. Isteri baru dan ada anak-anak lelaki perempuan. Isteri yang sama-sama masuk Felda dah mati dulu, meninggal dulu. Kan? Jadi tak ada kena-mengena, dah ada mati dulu. Jadi isunya sekarang ni, bicara kuasa dah selesai, bahkan anak ni dah CJ Faraid pun dia minta. Sebenarnya CJ Faraid itu bukan mandatori pun, tapi dah nak jelaskan Faraid minta. Bawa bicara kuasa, keluar perintah, anak yang telefon ni jadi pentadbir. Dia kata, Ustaz, tapi saya tak clear lah. Ramai sangat orang duk bercakap. Ramai sangat orang duk bercakap. Kan? Jiran sebelah bercakap, orang ni bercakap dalam Felda tu bercakap, bahawasanya arwah mak saya ni ada bahagian 50%. Ni penyakit dalam Felda tuan-tuan. Bahawa arwah mak saya tu, hak mati lama dah tu, ada hak 50%. Saya kata daripada mana hak tu datang? Orang dah bercakap macam tu. Saya kata orang bercakap belum tentu betul. Tak kira lah dia ustaz ke pak imam ke siapa, pengurus Felda sendiri pun saya bantai. Kalau tak betul. Sebab kita training dia orang tuan-tuan. Okey. Jadi sebenarnya 50% ni, dia orang tafsir atas nama harta sepencarian. Dia tafsir di situ. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak relate dengan sepencarian, selagi mana tidak disahkan oleh Mahkamah Tinggi Syariah, so tak boleh nak dakwa dia ada hak sepencarian. Benda tu kena bawa ke Mahkamah Tinggi Syariah. Sebab tu mudah saya jawab. Orang tanya saya, Ustaz, si mati meninggal, isteri nak tutup sepencarian, boleh tak? Dia tak ada sumbangan apa-apalah, kahwin pun baru dalam setahun dua je. Dia nak tuntut boleh? Saya kata boleh. Pergi cari peguam syar'i ke lawyer, cari, suruh dia bawa ke mahkamah, dapat tak dapat, saya tak tahu. Nak tuntut, boleh. Peguam kata boleh, bayar kami RM6,000, buka fail. Kan? Bawa, reject, tolak. Sebab tak ada kekuatan untuk menuntut, tuan-tuan. Ataupun tak dapat seperti yang dia nak.
Kan? Dapatlah apa yang ada je. Jadi benda tu duduk bawah bidang kuasa mahkamah. Tapi kita tengok masyarakat kita sebahagian, dia nampak benda tu automatik tau. Mati suami, mesti ada. Mati isteri, suami mesti ada. Itu yang dalam FEDA dia dakwa. Orang kata, Ustaz, mak saya ada 50%. Kau saya share sikit tuan-tuan. Saya share. Saya kongsi. Mungkin ada kalangan sini yang terlibat dengan FEDA. Ada tak peneroka FEDA ke anak-anak? Biasa ada kan? Tak ada? Ada? FEDA. Okey. FEDA mana? Terolak. Okey. Tuan-tuan, saya gambarkan FEDA macam ni. Kalau perasan, kalau boleh, ayah ada lagi tak? Ada lagi. Balik rumah, tengok perjanjian yang ayah sign masuk FEDA dulu. Pernah tengok tak? Balik minta. Ayah kata tak, dok aku letak di mana, bakar api tak tahu dah. Kan? Ayah saya ada simpan lagi. Perjanjian dia orang, mula-mula masuk FEDA dulu. Tahun 80-an, 70-an, dia ada satu borang perjanjian, dia orang tanda tangan. Dia orang baca ke tidak, tak tahu. Tanda tangan je nak dapat tanah FEDA kan. Dalam tu, dia ada tulis perkara 8, fasa, saya lupa A ataupun B lah, boleh cek balik. Dia ada tulis di situ. Peneroka FEDA yang menceraikan isterinya, lebih kurang lah. Ayat undang-undang ni saya takut saya talah baca kan. Tapi lebih kurang lah kefahaman dia. Peneroka FEDA yang menceraikan isteri dia, kena bayar 50% daripada hasil FEDA kepada isteri. Situ poin dia yang kata 50%. Tu memang ada tulis dalam tu. Tapi tuan-tuan, perkara 8 tu telah dipinda bila Akta JSA berlaku pindaan kali pertama tahun 2002. Tu je pindaan JSA, tak pernah berlaku dah lepas pada tu. Dalam pindaan 2002 tu disebut, berlakunya perceraian, berlakunya kematian, maka isteri peneroka nak dapatkan hak yang lebih, kata 50% tadi, dia kena filekan tuntutan harta sepencarian ke Mahkamah Tinggi Syariah. So yang kata automatik, yang kata dah wujud tu, dah tak wujud dah sebenarnya tuan-tuan. So benda semua tertakluk kepada harta Mahkamah Tinggi Syariah. Jadi saya beritahu anak tadi, saya kata sebenarnya mak awak dah tak ada isu dah sepencarian. Harta tu milik ayah. Ayah meninggal, ada isteri baru 1/8, lebih tu pergi anak-anak, so jangan dilayanlah kata-kata yang kata ada juga 50%. Tapi saya jawab juga, kita ra'i juga. Kalau anak-anak ni rasa nak tuntut juga, sebab tak puas hati mak tiri dapat 1/8 tu, nak kurangkan lagi bahagian mak tiri supaya jadi separuh pula. Awak bawa ke mahkamah. Kalau mahkamah terima, alhamdulillah lah. Tapi belum tentu mahkamah terima. Sebab permohonan sepencarian ni, dia kena datang daripada pasangan. Dia bukan datang daripada waris kepada pasangan. Tapi kalau nak bawa juga, bawa lah. Itu je konsep dia sebenarnya. Jadi sepencarian ni mudah je. Kok mana pun boleh tak tuntut? Boleh tak tuntut? Nak tuntut, tuntut lah. Dapat tak dapat, tak tahu. Saya pernah bantu seorang cikgu tuan-tuan meninggal. Kita bagi nasihat. Kita jumpa dia tak ada anak, jumpa dengan waris adik-beradik, ada 7-8 orang, semuanya berkeras tuntut hak faraid. Adik-beradik, semua tuntut hak faraid. Hebatnya adik-beradik ni, semua barang-barang dalam rumah dia claim habis pusaka faraid. Tak ada takharuh tuan-tuan. Saya berdepan 2 kali dengan dia orang. Semua tuntut hak faraid. Pakaian, apa semua alat-alat milik arwah, dia suruh kira belaka. Isteri 1/4 sebab tak ada anak. Okey, jadi isunya, isteri kata, Ustaz, apa yang boleh saya dapat lebih? Sebab rumah ni saya ada sumbangan saya. Kan dia pun bekerja, dia keluar duit dia, besarkan rumah, beli tu beli ni dan sebagainya. Saya kata, boleh tuntut sepencarian. Kita bagi nasihat dia, cari lawyer syar'i. Bawa ke Mahkamah Tinggi Syariah. Ulang bicara tuan-tuan, suluh tak boleh. Sebab biasa pergi, kena suluh dulu. Suluh ni berdamai, adik-beradik bantah. Dia orang fight. Tak nak suluh. Sebab saya kata dah, kalau nak suluh dengan saya, boleh suluh. Tak payah bawa ke mahkamah. Kan? Adik-beradik tak nak. So, pakai peguam, adik-beradik pun pakai peguam, fight. 4 tahun tuan-tuan ulang alik mahkamah. Tuan-tuan nampak mudah. Kita cerita sepencarian. 4 tahun tuan-tuan. Cikgu ni ulang alik mahkamah. Seorang diri ulang alik. Tak selesai lagi pusaka dia. Tapi dia sebut pada saya, Ustaz, dah selesai sepencarian, saya dapat 1/10. Saya dapat 1/10. Orang selalu duk sebut harta sepencarian, separuh lah. Tahu sebab apa tuan-tuan? Isteri tidak ada satu bukti yang kuat untuk mengesahkan sumbangan dia kepada harta suami. Dia tak ada bukti. Saya nak tanya kalangan orang perempuan lah kan. Akak kita, makcik kita, adik-adik dan sebagainya lah, sahabat-sahabat. Kita suami beli rumah. Sebagai contoh ni biar kita fikir benda-benda yang real macam ni. Suami beli rumah, suami bina rumah. Satu hari suami ajak bincang. Sayang, kita nak besar rumah sikit. Abang nak besar rumah.
dapur tu bagi besar sikit dah, nampak awak masak tu macam duduk macam nak terlingkup, rasanya macam tak selesa. Contohlah, nak buat meja ke nak buat sikit. Boleh lah? Okey, saya ada duit, isteri kata kan. Saya pun ada duit, seronok lah sikit nak besar rumah kan. Saya ada duit. Jadi suami dengan isteri kata duit, mujur baru kan. Jadi kongsi, suami pun keluar duit, isteri keluar duit. Katalah isteri keluar duit 30,000. Jadi proses besar rumah pun berlaku. Saya nak tanya tuan-tuan, duit yang kita bagi 30,000 tu ada bukti tak daripada suami itulah duit kita, dokumentasinya? Tak ada kan? Okey. Suami beli barang, katakanlah resit, nama siapa barang tu? Resit barang tu. Nama suami. Situ poin dia. Salah satu tuan-tuan kita bercakap soal orang kata bukti yang boleh menyokong kalau kita nak tuntut. Bukan maksudnya kita bagi satu-satu pada suami tu, kita bayang dah kita nak tuntut, bukan bayang cabaran, tapi apa salahnya kita bersedia? Kan, transaksi dan sebagainya, kan? Saya transfer ataupun minta pengesahan daripada suami ataupun resit beli barang tu, abang jangan lupa, jangan buh nama abang tau, duit saya tu, buh nama saya. Dan saya nak simpan resit tu. Tuan-tuan nak? Tak ada, tuan-tuan. Betul tak? Siapa buat macam tu? Mana ada, tuan-tuan? Sebab tu saya nak sebut, biar kita real, tuan-tuan. Suami nak besarkan rumah, pakai duit suami lah. Isteri kata, abang pakai duit abang lah. Saya ada duit, saya tak nak bagi. Betul tak? Saya ada seorang program dengan kalangan muslimat lah, perempuan. Bila saya cerita-cerita benda-benda cabaran dan sebagainya, dia kata, Ustaz, kami baru rancang nak beli BMW. Kereta baru. Saya nak kongsi separuh-separuh dengan suami. Saya rasa macam tak jadilah, Ustaz. Sebab kalau beli kereta, takkan nak bawa dua nama. Confirm satu nama kan. Dah suami uruh ulang-alik, bawa nama dia kan. Kita keluar duit je. Tak jadi. Lepas tu, dia balik cerita ke suami dia. Suami dia marah ke dia. Kau dengar Ustaz mana? Dia balik kan. Ustaz mana yang ajar dia tu? Suami dia marah dia. Tak jadi nak beli BMW tu kan. Allah Rabbi. Sebab tu saya kata benda ni, biar kita duduk di tempat yang betul. Kan? Soal kita nak bagi, isteri nak bagi bukan salah pun, abang tak apa, saya bagi kasih sayang. Kan? Apa-apa yang berlaku ujian atas kita pun, harta ni kalau nama abang, hak abang lah. Contoh kalau isteri faham macam tu. Tapi sebenarnya, bila kita tak bina kefahaman tu daripada awal, dia takkan berlaku macam tu. Itu yang banyak datang masalah-masalah kemudian hari. Itu sikit yang tuan-tuan, saya gambarkan. Okay, yang keempat, menunaikan wasiat pada kadar maksima 1/3. Yang ini wasiat kepada bukan waris. Di sinilah banyak berlaku dalam masyarakat kita, wasiat kepada waris. Yang wasiat kepada waris ni tertakluk kepada persetujuan waris. Ni flow dia, tuan-tuan. Flow dia. Lepas settle sepencairan, settlekan wasiat. Last, tuan-tuan, baru pergilah kepada baki harta. Kalau ada baki, settle lah ikut hukum faraid. Dalam hukum faraid itulah adanya kaedah-kaedah takharus tadi. Kan? Nak sepakat, nak tebus, nak sama rata, nak apa-apa, tengoklah kepada kesesuaian. Kan? Saya pengalaman membantu urusan pusaka, ratusan kes, saya pun tak ingatlah berapa ratus kes yang saya bantu. Tak ada solid yang kita bantu, memang nak faraid 100% atas semua harta. Tak pernah berlaku pengalaman saya bantu. Dia akan berlaku takharus juga, tuan-tuan. Kita kena bagi nasihat untuk berlaku macam tu. Kan? Solid nak faraid belaka takkan berlaku, tuan-tuan. Contoh macam kenderaan. Nak faraid macam mana kenderaan, tuan-tuan? So dia akan berlaku takharus. Istilah takharus ni, tuan-tuan, dia terima kenderaan, dia keluar duit, dia bayar. Kan? Takharus juga di situ. Maksudnya ada keputusan dibuat di situ. Kalau berebut nak kereta tu belaka, tuan-tuan, tak selesai masalah. Abang nak, kakak nak, mak nak, semua pakat nak belaka, tuan-tuan. Tak selesai masalah, tuan-tuan. Jadi kita kena pergi kepada unsur-unsur takharus tadi dalam pengurusan harta pusaka. Okey, Felda, mungkin saya skip sekejap. Kita buka soalan, tuan-tuan. Ada masa sikit lagi. Silakan. Sila Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz. Waris dalam kalangan bukan Islam. Okey. Dia sebenarnya harta orang Islam dan dia ada waris bukan Islam. Dari segi kalau kita tengok dalam syarat ataupun dalam bab mawani'ul irs, tegahan daripada mewarisi ataupun halangan daripada mewarisi atau pusaka ni, salah satunya ialah berbeza agama. Berbeza agama.
Jadi dalam konteks amalan di negara kita pun dia akan follow yang tu. So kalau si mati Islam, dia meninggalkan harta dan ada waris dia tu ada Islam, ada bukan Islam, so yang non-Muslim tak boleh masuk. Non-Muslim tak boleh dilibatkan. Kalau kata bawa masuk pun dia tak boleh dilibatkan untuk mewarisi. Yang tu cerita lain pula. Ini kita cerita lepas meninggal dulu. Okey, kejap. Okey, jadi dari sudut proses permohonan, kalau masuk nama dia, sebab tu kalau kita tengok sekarang ni dalam online, kalau borang manual tak ada. Dalam online sekarang ni, MyETAB, dia ada tulis agama. Kan? Ada ditulis situ. Islam, si mati Islam, waris pun Islam. Kena masukkan yang tu. Jadi, dia tak berhak untuk mewarisi sebab dia berlainan agama. Cuma berbeza sebaliknya, kalau si mati tu bukan Islam. Ini amalan di negeri itu. Saya pun bila kita duk tengok-tengok, kita duk pegang dulu, bila sebut dalam halangan tu semua tak dapat. Islam ke ataupun si mati Islam, waris yang bukan Islam tak dapat, si mati yang bukan Islam, waris Islam pun tak dapat. Sebab dia nak jaga dari sudut supaya harta tu tak bercampur. Jadinya untuk si mati yang bukan Islam, amalan dalam negara kita waris Islam boleh dapat. Itu dia ada beza di situ. Tapi soal dapat tu kena tengok baliklah macam mana blok keputusan dibuat sesama waris dia dan sebagainya. Berlaku. Saya pun terkejut juga bila kita duduk dalam bidang ni. Saya tengok jumpa banyak kes dalam Felda, peneroka non-Muslim. Anak-anak non-Muslim, kecuali seorang ada yang Islam. Tengok anak yang Islam tu jadi pentadbir. Tengok dalam perintah, ada bahagian dia pula. Tapi kebanyakannya bagi sama rata. Kebanyakannya bagi sama rata. Saya tak jumpa lagi hak bagi faraid. Mana yang Islam tu terima faraid lah. Bukan yang bukan Islam tu. Yang Islam tu terima faraid tak jumpa lagi. Setakat ni jumpa dia pentadbir dan dia dibagi harta tu secara merata. Itu kaedah dia. Kecuali kalau macam yang tuan tanya tadi kan. Kalau katakanlah sebab dah tahu tak dapat, dia wasiat lebih awal. So wasiat tu boleh pakai. Wasiat tu boleh pakai. Sama ada wasiat daripada Islam kepada bukan Islam. Hatta yang bukan Islam pun kalau dia nak beramal pun, dia kena tertakluk kepada wasiat yang orang Islam kita. Okey, dia sebenarnya isu orang bukan Islam, pewarisan dia pergi kepada yang Islam ni ada khilaf ulama' di situ. Dia berlaku. Kalau pendapat jumhur memang sebut tak boleh lah, tak ada. Tapi ada pandangan yang menyebut untuk yang Islam memang tak pergi kepada bukan Islam. Yang bukan Islam ada bahagian sebab dia berdalilkan kepada al-Islamu ya'lu wa la ya'lu. Dia sebut macam itulah. Jadi di situ ada bahagian yang